Bila kita dah tahu Allahu Akbar, Allah tu maha besar. Besar mana? Kebesaran Tuhan itu ada pada diri kamu. Tidakkah kamu melihat? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Man arafa nafsahu faka arafa rabbahu. Wa man arafa rabbahu fasada jasad. Barang siapa kenal dirinya, maka kena akan Tuhannya. Tak kali mengenal dirinya, maka binasalah dirinya. Bila kamu kena akan diri kamu dengan sebenar-benar diri kamu, kamu akan faham. Kamu akan nampak kebesaran Tuhan itu ada pada diri kamu. Jangan kamu melihat di luar. Bila kamu melihat di luar, sesat. Kebesaran Tuhan itu ada di dalam diri kamu. Sebab tu dia menciptakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidakkah kamu melihat di situ? Wa fi anfusikum afala tubsirun wa huwa ma'akum inama kuntum. Semuanya di situ. Bila kamu nampak di situ, maka terpandanglah kamu akan kebesarannya di sini. Bila kamu akan nampaknya di sini, kebesarannya, barulah kamu akan tahu di mana kedudukan itu sendiri. Kebesaran Tuhan itu ada pada diri kamu. Kamu akan nampak zat sifat asma af'alnya di situ, Allahu Akbarnya di situ, kebesarannya di sini. Barulah kamu akan tahu di situ. Sebab apa? Allah itu telah nyata. Allah itu sudah nyata. Tetapi yang menyatakan itu adalah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Rahim. Baik, hari ini kita nak bedah lagu Salam Dunia yang dinyanyikan oleh M. Nasir. Liriknya ditulis oleh M. Nasir. Baik, kita tengok lirik yang pertama. Suara tangis yang kau dengar memecah hari kudus ini adalah aku mengenang pemilikmu. Apa yang kita nak kena faham dalam lirik kali ini? Sebab dia dah ada kata suara tangis yang kau dengar memecah hari kudus ini adalah aku mengenang pemilikmu. Apa yang kita nak kena faham? Sebenarnya sebab dia kata suara tangis yang kau dengar. Suara apa? Bila kita faham betul sebab lagu ni adalah hari raya Salam Dunia. Sebab tu kita nak kena faham yang suara tangis yang kau dengar memecah hari kudus ini, hari yang suci. Biasa hari suci, bila kita berhari raya, kita akan dengar takbir. Takbir biasanya kita akan dengar takbir daripada malam sampailah ke pagi, sampai last dia asar. Selepas asar dia tidak ada. Yang kita nak kena faham apa yang dia katakan suara tangis yang kau dengar memecah hari kudus ini adalah aku mengenang pemilikmu. Sebenarnya macam mana kita nak kena faham apa yang kita nak kena tahu, apa yang kita nak kena faham yang dia katakan suara tangis yang kau dengar memecah hari kudus ini. Yang kita tahu sebenarnya kita ambil satu benda je untuk kita faham yang dia katakan takbir. Kita ambil satu. Bila kita dengar takbir dia kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Maksudnya Allah yang maha besar. Besar mana Allah tu? Satu persoalan, besar mana? Biasa kita dengar takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita akan dengar macam tu. Biasa takbir ni dia kata Allahu Akbar, Allah maha besar. Besar mana Allah ni? Memang Allah tu maha besar, tapi untuk kita faham besar mana dia? Ini kalau orang tak faham memang macam itulah. Tapi untuk diberi faham, kita akan berfikir. Sebagai manusia kita akan berfikir. Memanglah orang kata kamu tidak boleh berfikir tentang Tuhan itu sebab tak capai akal. Tetapi dengan ilmu itu sendiri kamu akan boleh dapat. Sebab tu dia ada kata ilmu itu mutiara hati. Jadi apa di sini yang kita nak kena faham? Allah maha besar. Besar mana Allah tu? Sebagai contoh untuk kita faham macam kita kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum tu kita ambil Allah dulu. Macam mana yang kita tahu sebab dia dah ada kata Allah. Sini kita ambil contoh alif, ni lam, ni lam, ni ha. Biasa kita akan tahu ini, kita akan cakap Allah. Biasa kita akan tahu macam mana sebagaimana mereka yang mempelajari tentang usuluddin tasawuf, dia akan jumpa yang dia katakan Allah itu sendiri. Sebab dia ada kata macam kita biasa kita dengar yang dia katakan ni zat, ni sifat, ni asma, ni af'al. Biasa kita akan belajar dan kita akan faham ni zat, ni sifat, ni asma, ni af'al. Biasa kita akan tahu seperti itu. Ini yang dikatakan Allah.
Bila kita faham betul-betul yang sebagaimana yang kita tahu, tapi untuk yang diberikan faham pula sebagaimana yang kita tahu sedemikian ini, dia ada kata pula akbar, besar. Besar mana Allah tu? Besar mana? Contohnya kalau Allahu Akbar kan, biasa kita tahu Allahu Akbar, akbar. Bila kita ambil akbar, kita kat sini kita ambil apa? Alif. Lepas tu ni huruf kaf. Katalah ni huruf kaf, ni huruf ba. Ini huruf ra. Akbar. Apa yang kita nak kena faham di sini? Alif, kaf, ba, ra. Apa yang nak dijelaskan? Tadi kita mengatakan Allah zat sifat asma af'al, tapi di sini dia mengatakan akbar. Alif, kaf, ba, ra, akbar. Alif ni apa, kaf ni apa, ba ni apa, ni ra ni apa. Kita ambil basic sebagai contoh. Sebagaimana untuk kita faham, kita kena faham betul-betul yang dikatakan basic. Kita faham betul basic. Ini yang kita nak kena tahu, basic. Contoh kita ambil basic macam alif ni apa? Alif ni biasa kalau kita belajar dari usuluddin, kita akan cakap ini hayat, hayatullah. Kita akan tahu, oh, punya hayat, hidup, tidak lain dan tidak bukan pada diri kamu itu sendiri. Lepas tu kaf ni apa? Di sini dia kata apa pula? Alimun. Alimun ni apa? Alimullah ni apa? Lepas tu yang kat sini dia kata pula kat ba ni kita akan tahu dia ada kata kudrat, kudratullah, kuasa Allah itu sendiri. Dekat ra ni dia dah ada kata iradat, iradatullah, hayat, alimun, kudrat, iradat. Dekat akbar tu tadi. Di sini yang kita nak kena faham. Bila kita dah tahu Allahu Akbar, Allah tu maha besar. Besar mana? Kebesaran Tuhan itu ada pada diri kamu. Tidakkah kamu melihat? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Man arafa nafsahu faka arafa rabbahu. Wa man arafa rabbahu fasada jasad. Barang siapa kenal dirinya, maka kena akan Tuhannya. Tak kali mengenal dirinya, maka binasalah dirinya. Bila kamu kena akan diri kamu dengan sebenar-benar diri kamu, kamu akan faham. Kamu akan nampak kebesaran Tuhan itu ada pada diri kamu. Jangan kamu melihat di luar. Bila kamu melihat di luar, sesat. Kebesaran Tuhan itu ada di dalam diri kamu. Sebab tu dia menciptakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidakkah kamu melihat di situ? Wa fi anfusikum afala tubsirun wa wa ma'akum inama kuntum. Semuanya di situ. Bila kamu nampak di situ, maka terpandanglah kamu akan kebesarannya di sini. Bila kamu akan nampaknya di sini kebesarannya, barulah kamu akan tahu di mana kedudukan itu sendiri. Kebesaran Tuhan itu ada pada diri kamu. Kamu akan nampak zat sifat asma af'alnya di situ, Allahu Akbarnya di situ, kebesarannya di sini. Barulah kamu akan tahu di situ. Sebab apa? Allah itu telah nyata. Allah itu sudah nyata. Tetapi yang menyatakan itu adalah Muhammad Rasulullah. Allah itu nyata, Muhammad itu penyata. Bila kamu akan faham, Allah itu nama bagi batin, Muhammad itu nama bagi zahir. Bila telah zahir di situ, itulah nyata, itulah penyata. Bila kamu sudah faham di situ, barulah kamu akan tahu dengan satu kedudukan. Di sini yang kamu nak kena faham. Di sinilah kamu nak kena tahu. Barulah kamu akan faham suara tangis yang kau dengar memecah hari kudus ini adalah aku mengenang pemilikmu. Maka di sinilah untuk kamu mengenal akan diri kamu, mengenal akan zat Tuhan kamu di situ. Barulah kamu tahu mengapa yang dikatakan hayat, alimun, kudrat dengan iradat. Baru di situ barulah kamu nampak kebesaran Tuhannya di situ. Barulah kamu tahu sebenarnya macam mana. Barulah kamu akan faham. Barulah kamu akan menghayati yang sebenarnya takbir raya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ sebenarnya. Jangan kata takbir dalam setiap apa benda pun, dalam pelajaran, di latihan, setiap solat, setiap apa yang kamu lafazkan, semuanya tentang Allahu Akbar. Semuanya ada pada di sini. Itu sebenarnya lirik yang dia nak sampaikan. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Kita pohon kemenangan, meroboh kotak keakuan. Ini saatnya yang ku nanti-nanti. Apa yang kita nak kena faham dalam lirik kali ni? Sebagaimana tadi kita ada membicarakan basic yang dikatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar tu macam mana. Sekarang ni kita dah kena tahu pula apa yang dikatakan lirik selepas itu. Kita mohon kemenangan, meroboh kota keakuan. Ini saatnya yang ku nanti-nanti. Bila kamu telah faham ini tadi, dia telah mengatakan, kamu telah mengenal, kamu telah nampak kebesaran Tuhan itu sendiri. Di sinilah kamu akan tahu, di sini kamu akan nampak yang dikatakan sebagaimana yang dikatakan diri itu
itu tadi, betapa besarnya kebesaran Tuhan itu ada pada diri kamu. Inilah hari raya, inilah hari kemenangan kamu, inilah hari raya bagi kamu. Maka kamu telah berhari-hari raya sebenarnya, berhari-hari sebenarnya. Inilah sebenarnya kamu perlu raikan. Inilah kamu perlu raikan. Hari inilah penuh bermakna bagi kamu, merdeka pada diri kamu. Kamu telah bebas. Sebab apa? Kamu telah nampak kebesaran Tuhan itu ada pada diri kamu. Ini sebenarnya hari raya yang nak disampaikan. Kamu harus kembali kepada fitrah, kembali kepada asal kamu. Ini yang kamu perlu nampak. Maka bila kamu telah nampak berhari raya itu, maka di sinilah yang dikatakan berhari-hari raya. Hari-hari raya itu, ini yang kita nak nampak. Macam mana kita puasa hari kemenangan. Sebab apa? Puasa tu dia mengajar untuk supaya kamu tahu siapa sebenar diri kamu. Sebenarnya bila kamu telah berjaya, maka kamu telah ada hari kemenangan yang sebenarnya berhari-hari. Sebagaimana lirik sebab itu dia ada kata, kita mohon kemenangan, meroboh keakuan, ini saatnya yang ku nanti-nanti. Apa yang kita kena faham di sini sebenarnya? Yang dikatakan meroboh kota keakuan. Apa yang kamu nak kena faham? Kamu dah tahu ini sebenarnya, kamu perlu mengaku ke kamu perlu keakuan? Sebenarnya macam mana? Kamu perlu mengaku ke kamu perlu keakuan? Apa beza dia mengaku dengan keakuan? Bila kamu telah faham kebesaran Tuhan itu sendiri. Bila kamu sudah faham benda ini, adakah kamu ingin mengaku atau kamu buat keakuan? Bagaimana yang kamu nak kena tahu? Macam mana kamu nak kena tahu? Bila kamu mengaku, apa jadi pada diri kamu? Mengaku kafir. Mengaku diri kamu itu kafir. Macam mana? Kalau tak mengaku jadi apa pula? Macam mana sebenarnya? Orang kenal diri ni sebenarnya ada mengaku ke? Siapa yang kata mengenal diri ni dia ada mengaku? Mengenal diri tidak ada mengaku. Bagaimana yang dia katakan keakuan? Barang siapa yang mengatakan diri dia itu adalah dia mengaku tentang itu, maka kafir. Barang siapa yang tidak mengaku kat situ, munafik. Dekat situ sebenarnya macam mana kamu nak ni kedudukan? Bagi mereka yang arif, mereka arif tentang ini, mereka akan faham sebenarnya macam mana mereka boleh membezakan yang bagaimana yang dikatakan mengaku dengan keakuan. Bagaimana kamu bersyahadah? Hanya sebutan atau kamu faham? Hanya ke kamu bersebut-sebutan sahaja atau ikut mengikut? Ini yang kamu nak kena tahu. Meroboh kota keakuan ini saatnya. Kamu sudah tunggang kuda. Kenapa kamu nak lihat kuda lain? Kamu dah tunggang kuda ni. Kenapa kamu nak lihat di luar? Kenapa nak tengok orang lain punya? Kenapa kamu tak lihat pada diri kamu? Bila dah faham di situ, adakah kamu lagi ingin mengaku? Adakah kamu ingin buat keakuan? Sebagai contoh, kita ambil satu kisah sebagaimana kisah Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Dia menerangkan kepada anak muridnya Usin masuk Al-Halaj. Dia menerangkan di sebalik jubah itu, apabila guru dia telah membuka jubah, apa yang dilihat? Di situ mengaku keakuan. Di sini kamu nak kena nampak. Di sini kamu nak kena tahu. Kamu melihat cermin, kamu menampak diri kamu, kamu nak mengaku keakuan. Di situ bezanya. Yang melihat itu nak mengaku ke, yang dilihat tu nak buat keakuan? Di sini, kalau kamu dah nampak kebesaran Tuhan itu sendiri yang dikatakan Allahu Akbar itu tadi, di sini kamu nak nampak kita pohon kemenangan, meroboh kota keakuan, ini saatnya yang ku nanti. Sebagaimana kamu telah faham benda ini, maka kamu telah tahu apa yang nak disampaikan. Maka ini yang dikatakan amanah, yang dikatakan fatonah. Ramai yang tahu tetapi tidak fatonah. Hanya tahu sidik tapi tidak tahu fatonah macam mana. Tablik itu lagi. Ini yang kita nak kena tahu. Bila kamu dah faham, kamu melihat cermin, kamu dah tengok siapa yang dilihat dan siapa yang terlihat, maka di situ adakah lagi kamu nampak nak mengaku atau buat keakuan? Bila kamu faham, telah meroboh kota keakuan. Itu sebenarnya lirik yang dia nak sampaikan. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Yang dilanda derita, redolah harimu kan tiba, cahaya kekasih yang benar menghapus segala api kemarahan. Yang kita nak kena faham dalam ini, sebab redolah harimu kan tiba, cahaya kekasih yang benar menghapus segala api kemarahan. Apa yang kita nak kena faham? Sebagaimana yang kita tahu tadi, apa yang kita faham yang dikatakan dalam basic ni, untuk kita tahu siapa diri kamu, kebesaran Tuhan itu ada pada diri kamu. Mereka yang dilanda derita ni, redolah harimu kan tiba.
sebenarnya nak cerita di situ, sedikit masa lagi mereka akan faham. Surah Sad ayat terakhir. Mereka yang faham benda ini, sebenarnya kita tak perlu nak gopoh-gopoh. Sampai macam mana pun kita tak perlu memaksa kita untuk kita faham. Tak perlu memaksa kokoh nak faham koyak. Kita nak kena faham benda ni macam mana. Kita nak kena tahu benda ni akan faham. Kita paksa diri kita untuk faham-faham pun tak boleh. Dia macam mana pun kalau nak diberi faham, rezeki tu akan sampai enggak. Semua orang dalam manusia ni akan faham sampai cepat atau lambat. Sebab tu dalam surah ayat terakhir ada katakan sedikit masa lagi mereka akan faham. Yang terpilih akan dapat. Semua orang akan dapat. Yang dapat pun rezeki, yang tak faham pun tu pun rezeki. Bagi rezeki. Semua umat manusia dia di dalam muka bumi ini akan faham rezeki. Semua umat manusia ni percaya tentang rezeki dan mereka akan percaya ada rezeki insya-Allah sampai ada rezeki nanti akan datang. Sama ada cepat atau lambat. Semua orang boleh berkata, semua orang boleh bulat suara, tetapi sebagaimana mereka boleh menerima tentang rezeki ni. Biasa yang tak faham ni, yang kata sesat yang mengatakan apa benda yang tak faham ni biasa doi. Sebab itu rezeki mereka akan kata sesat sebab apa mereka tak faham itu bukan rezeki. Semua orang boleh kata itu rezeki. Yang faham itu rezeki, yang tak faham itu rezeki. Yang faham itu akan dapat. Itu namanya rezeki. Yang mereka yang tidak faham ini, itu bukan rezeki. Mereka yang tak faham itu percaya juga rezeki akan dapat. Tetapi yang tak faham itu tak bisa. Sebab nafsu berakhir belantara. Bagai nusantara. Bising. Sebab apa mereka tidak faham. Biarkan mereka dengan lagu-lagu. Biarkan sampai satu masa. Mereka akan faham. Dia akan tahu juga benda ni macam mana. Kita nak memaksa pun tak boleh. Biarkan saja. Sebab itu dia punya kemahuan dia. Bila kamu dah faham dengan satu kedudukan, kamu dah tahu dengan apa yang kaimukan tiba, cahaya aplikasi yang benar. Semua orang percaya pada Tuhan. Semua orang percaya apa yang ada yang Tuhan berikan kepada mereka adalah pemberian dari Tuhan. Tetapi bagaimana mereka nak menerima tentang ini? Tetapi yang mereka yang mengatakan sesat ini, sesekali mereka tidak terfikir pun dan mereka tidak meletakkan sebagaimana mereka mengatakan rezeki. Itulah dia sebenarnya. Mereka tidak faham yang mereka bincang sebenarnya mereka menolak. Sehuruf kamu tolak ayat Quran apa jadi pada diri kamu? Sekalian manusia semua faham tentang itu. Tetapi sebagaimana mereka faham tentang diri itu sendiri. Mereka faham tu macam mana sebenarnya? Bila mereka faham tentang ini, maka terhapuslah segala api kemarahan. Sebab tu lirik dia disebut seperti itu. Cahaya kekasih hati yang benar menghapus api kemarahan. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Sebab tu dia ada kata macam itu. Rezeki. Mereka yang memahami ini beruntung rezeki. Mereka yang tak faham itu pun rezeki kerana mereka dengar tentang itu. Rezeki juga. Walaupun mereka dengar tentang itu, tapi mereka tak faham, itu pun rezeki. Pemberian Tuhan. Supaya sampai satu masa nanti mereka akan faham. Sebab tu lirik dia sebelumnya dah ada mengatakan semua orang akan dapat sama ada cepat atau lambat. Cuma bising je. Bagai anjing menyalak tanpa sebab. Tapi anjing tu pun faham kenapa dia menyalak. Kita ni sebenarnya menyalak macam mana? Buat malu dengan anjing. Di sini yang kita nak kena tahu. Di sini kita nak kena faham. Kalau tidak, diri kita ni lebih teruk daripada binatang. Janganlah jadi diri kamu seperti binatang kerana diri kamu itu terlalu istimewa. Diri kamu itu teramat sempurna kerana kamu telah diberikan akal dengan sihat. Akal yang sempurna. Beruntunglah mereka yang sucikannya. Rugilah siapa mengotorinya. Itu sebenarnya lirik yang dia nak sampaikan. Kita tengok lirik yang seterusnya. Ya, salam semua. Salam hari raya. Bersinar akhirnya. Apa yang kita nak kena faham dalam lirik kali ni? Salam dunia, salam semua, salam hari raya bersinar akhirnya. Apa yang kita nak kena faham? Salam. Sejahteralah. Sejahteralah kamu. Salamun qala min Rabbir Rahim. Assalamualaikum. Sejahteralah pada diri kamu. Diri itu sendiri sejahtera. Sejahteralah di sini. Salam dunia. Sejahteralah kamu di sini. Beruntunglah mereka itu. Terlalu beruntung. Maka sejahteralah kamu di sini. Sejahteralah kamu di dunia kamu. Sejahteralah di akhirat kamu. Sejahteralah. Merdekalah kamu di sini. Sejahteralah kamu dengan kebebasan kamu. Sejahtera, teramat sejahtera. Sentiasa bersinar dengan cahaya. Sebab tu dia ada kata dan dia sebelum ni dia ada kata sinar akhirnya. Bersinar kekasih itu tadi. Terlalu beruntung bagi mereka yang faham, mereka yang tahu benda ini.
Terlalu beruntung. Beruntung sangat-sangat. Bagi mereka yang faham tentang ini, Tuhan itu sentiasa bersinar, kerana mereka telah arif tentang ini. Beruntung mereka yang melihat Tuhan itu di muka bumi ini. Rugi mereka yang tidak melihat. Jika mereka tidak lihat di muka bumi ini, maka butalah mereka di akhirat sana. Sana apa? Sini. Dia tidak ada sana dah. Semua di sini. Tidak ada sana. Esok kita di sana. Akhirat di sana. Semuanya di sini. Bila kamu faham kenapa dia dah ada kata berjayalah, berdoa, kamu berdoa, dia dah ada kata berjaya di dunia dan di akhirat. Dan tu kamu nampak tak? Dia tak ada kata berjayalah di dunia ke akhirat sana. Dia ada kata berjayalah di dunia dan di akhirat. Di sini dan tu. Macam kamu datang, kalau kamu keluar, berapa orang? 2 orang. Dan dengan siapa? Dan siapa? Semua di sini. Dia tak ada kata kamu berapa orang? 2 orang. Mana seorang lain? Ke sana? Tak ada. Semua dan di sini. Beruntung mereka yang melihat Tuhan di muka bumi ini dengan bersinar-sinar. Apatah lagi di akhirat. Rugi mereka yang tidak melihat Tuhan itu di muka bumi ini, maka butalah mereka di sana. Orang arif ini, mereka akan nampak Tuhan itu tidak pernah terhijab sekalipun, walaupun sesaat, walaupun mereka buta, walaupun mereka bisu, walaupun mereka pekak. Bila kamu telah tahu, maka cintailah kamu dengan sepenuh hati kamu, jiwa hati kamu itu sendiri. Jangan sampai terpucat. Di sini kamu nak kena faham. Sebab tu dia ada kata salam dunia, salam semua. Hari raya bersinar akhirnya. Bersinar di sini. Kamu telah berhari raya. Pada diri kamu, kebesaran Tuhan itu ada pada diri kamu. Tidakkah kamu melihat? Jangan kamu ragukan, jangan kamu bangkang sekalipun. Kerana apa? Dalam ayat Quran pun telah mengatakan, tidakkah kamu melihat kebesaran aku di dalam diri kamu? Kamu kena lihat itu sendiri. Bagaimana yang dikatakan Allahu Akbar. Kamu takbir tu macam mana? Jangan kita takbir terpeket tololong supaya sebenarnya kita tak faham. Kita kena faham apa yang kita lafazkan. Rugi yang mereka melafazkan, bicara tentang suatu benda mereka tidak faham, maka sia-sia buang alio saja. Lebih baik kamu diam. Beruntunglah mereka yang tahu tentang ini. Barulah mereka tahu salam dunia, salam semua, salam hari raya. Sejahtera itu kamu telah dapat. Kemenangan, kebebasan yang kamu nak kena tahu. Itu sebenarnya lirik yang dia nak sampaikan. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Inilah hari kita, tiada lagi rasa ketakutan. Apa yang kita nak kena faham dalam lirik kali ni? Sebab dia dah ada kata inilah hari kita, tiada lagi rasa ketakutan. Beruntunglah mereka yang telah mengenal diri itu sendiri. Nak takut apa lagi? Sebab mereka dah kenal. Orang yang nak mengatakan kamu sesat ke, kamu tak ni ke apa, itu sebab mereka tak faham. Macam yang dia katakan rezeki ni tadi. Kalau orang faham tentang rezeki, rezeki itu akan sampai, insya-Allah akan sampai. Mereka tidak akan kata apa-apa. Kalau mereka bising juga sebenarnya, mereka tak faham tentang rezeki, walaupun mereka mengatakan rezeki. Itulah bezanya mereka yang faham tentang ilmu dan mereka tidak faham tentang ilmu, walaupun mereka itu hanya sekadar bersebut-sebut seperti haiwan natik. Ini yang kita nak kena tahu. Inilah hari kita, tiada lagi rasa ketakutan. Hari kebebasan kamu. Kamu telah mengenal akan diri kamu. Allah telah mengilhamkan semua keburukan dan kebaikan. Beruntung siapa sucikannya, rugilah siapa mengotorinya. Dalam surah Asyam, surah demi matahari itu telah menjelaskan tentang diri itu sendiri. Mereka telah mensucikan dirinya, mereka telah mengenal akan dirinya. Beruntung sangat-sangat. Beruntung, tersangat beruntung mereka yang mengenal akan diri itu sendiri. Betapa indahnya mereka yang mengenal akan diri mereka sendiri. Cemburu para malaikat menari di angkasa itu sendiri. Di sini kamu nak kena faham. Di sini kamu nak kena tahu bagaimana kelawar menari dalam kegelapan bersama kegelapan itu sendiri. Burung menari bersama matahari, bersinar dari fajar sampai terbenam matahari. Begitu juga pada diri kamu. Di situ kamu nak kena faham sebagaimana yang dikatakan. Kamu nak kena tahu sebagaimana rahsia-rahsia itu sendiri. Kamu menghirup nafas kamu naik dan turun, menghirup. Di situ hendak menyampaikan 1000 rahsia nak diperkatakan. Beruntunglah mereka faham tentang itu sendiri. Dalam nafas itu sendiri mereka telah menjelaskan betapa besarnya kebesaran Tuhan itu pada sekalian umat manusia daripada dulu sampai terkini. Bukannya kebenaran itu hanya di situ. Kebenaran itu meliputi bagi mereka yang faham. Jika mereka tidak faham, mereka akan sangkakan di situ semata-mata. Kebenaran itu bukan terletak pada agama. Sebelumnya ada agama, telah kebenaran itu ada. Sesiapa yang mula-mula yang membawa kebenaran itu sendiri? Siapa manusia pertama yang telah membawa kebenaran itu sendiri sebelum Nabi Muhammad SAW? Kerana Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan terakhir, penutup segala Nabi.
bagaimana Nabi yang sebelum Rasulullah yang membawa kebenaran itu sendiri, kerana mereka telah memahami yang menghirup turun naik dan nafas itu sendiri dengan 1001 rasa apa yang nak diperkatakan. Beruntung mereka yang faham. Begitu juga dengan diri kamu, jika kamu ingin menjadi khalifah, bagaimana pada sifat Nabi Siddiq Amanah Tabligh Fatonah yang ada pada diri kamu, itulah kamu nak kena faham. Baik, itu saja. Yang baik daripada Allah, yang buruk pun daripada Allah. Yang memberi faham itu Allah, yang tak memberi faham itu pun Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.